Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan isi penting dalam topik 13. Saya Nur Azim binti Uthman, bernombor matrik 056005 daripada Fakulti Kontemporari Islam yang menduduki program ISM Usuluddin dengan kaunseling. Jadi saya akan membentangkan isi penting di dalam topik 13. Isi yang ada dalam topik 13, kita akan membincangkan bagaimana hati seseorang dapat terang benderang atau bercahaya mengenal kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seseorang itu hendak berhijrah pada Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan hatinya masih bergelumang dengan nafsu syahwatnya. Bagaimana dia hendak bersih dengan kelalaiannya sedangkan dia masih berjunub atau lalai terhadap dirinya. Bagaimana di sini bermaksud bukanlah cara-cara dia hendak bersih atau sebagainya, tapi bagaimana di sini menunjukkan tidak boleh seseorang itu dalam keadaan berjunub ataupun lalai dia ingin mendekati Allah Subhanahu. Baiklah, seterusnya 4 perkara yang perlu difahami oleh seseorang untuk menjadikan hatinya bersih dan ingat pada Allah. Yang pertama, tidak boleh hati seseorang itu ingat kepada Allah Subhanahu Taala dalam keadaan mengingati makhluk lain. Yang kedua, tidak boleh hatinya mencintai Allah dan makhluk dalam satu masa. Cinta itu perlu bertentangan. Contohnya, seseorang itu ingin mencintai Allah, dalam masa yang sama dia ingin mengingati makhluk. Yang seterusnya, tidak boleh berhijrah pada Allah untuk merentasi segala halangan nafsunya. Seseorang itu harus menghalangkan segala halangan nafsunya. Contohnya, nafsu malas untuk beribadah. Seseorang itu perlu mengatasi sifat malas itu untuk beribadah. Yang mana dia ingin beribadah itu adalah untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir, tidak boleh seseorang itu memiliki ingatan pada Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan dia belum bersuci ataupun bersihkan dirinya daripada kelalaian. Ingat pada Allah tetapi hatinya dibelenggu dengan benda lain. Hati tidak boleh berhimpun dengan banyak benda. Contoh, seseorang itu ingin pergi ke timur dan dalam masa yang sama dia hendak pergi ke barat dalam masa yang sama. Tidak boleh sama sekali kita gabungkan dua benda tu dalam mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, hati bergemilang dengan rasa iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hati berhijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, hati melihat rahsia kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, terbebas berjalan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita teruskan dengan 4 penghalang untuk kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam topik 13 ni menceritakan ada beberapa halangan untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, hati terpahat dengan rupa bentuk makhluk. Hati ni suka sangat dengan rupa bentuk makhluk. Okey, yang kedua, hati terpahat dengan nafsu syahwat. Yang ketiga, hati tidak bersih daripada kelalaian, yang mana hati kita ni lebih tidak bersih lah, banyak melakukan perkara-perkara yang menghalang kita daripada mengenali Allah SWT. Dan yang terakhir, meninggalkan taubat dengan keterlanjuran. Seterusnya, makna ringkas yang disebut dalam kalam 13. Tidak mungkin hati seseorang itu bercahaya sekiranya hatinya telah terpahat dengan makhluk. Makhluk yang maknawi yang menyebabkan hatinya gelap, yang mana hati ini adalah hati orang yang kafir. Okey, yang pertama, terpahatnya makhluk dalam hati sehingga tidak boleh terima adanya Allah Ta'ala. Ada kalanya rupa-rupa makhluk Allah SWT dia sebagai wasilah untuk kita kenal pada Allah SWT, yang mana dia menjadi penghalang sebagai hati itu gelap gelita. Hati kita lebih manis untuk ikut petunjuk Allah SWT, dia menjadi penghalang menuju keredaan Allah SWT, iaitu syahwat, rasa manis membuat kita teringat padanya. Contohnya, pada bulan Rajab kita bersungguh melakukan kebaikan, pada baik menjadi lebih baik. Okey. Yang kedua,
terbelenggu dengan syahwat. Yang mana ni adalah tahap yang kedua, yang mana seseorang itu mempunyai rasa ingin berhijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walau bagaimanapun seseorang itu terbelenggu dengan nafsu sendiri. Dia juga berusaha untuk mengeluarkan makhluk daripada dalam hatinya untuk berhijrah kepada Allah. Okey, seterusnya, tidak bersih dari kelalaian. Seseorang itu tidak boleh masuk dalam makrifatullah sekiranya dia di dalam keadaan yang tidak bersih ataupun masih berjunub dengan kelalaiannya. Seseorang itu tidak akan mengecapi sekiranya dia itu masih lalai dan hatinya tidak terbuka. Dan yang terakhir, tidak bertaubat dengan keterlanjuran. Okey, seseorang itu dia boleh mengawal kelalaiannya, tapi dalam masa yang sama dia masih melakukan keterlanjuran. Maksudnya dia masih lagi melakukan perkara-perkara yang tidak boleh kita lakukan sebagai umat Islam. Okey, Allah SWT menghadirkan rasa ini apabila seseorang itu bebas dari cinta terhadap makhluk. Barulah hati itu boleh terbuka untuk mengingati Allah SWT. Bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati seseorang itu tidak boleh mengeluarkan daripada hati kecuali dengan dua perkara ini, iaitu rasa takut yang gerun pada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa kasih yang menggelisah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan adanya rasa ini, barulah seseorang itu boleh keluarkan rasa syahwat itu. Okey, bagaimana ataupun cara kita untuk menghasilkan rasa tersebut? Antaranya ialah kenal Allah Subhanahu Taala dengan lebih mendalam, berhadap hati menuju pada Allah Subhanahu Taala, menyebut dan mengingati Allah Subhanahu Taala sebagai sunnatullah supaya hati tenang dengan Allah Subhanahu Taala. Contohnya zikrullah. Maksudnya kita kasih pada Allah, dengan zikir itu menjadi musabab kita ingat pada Allah sentiasa. Tangani untuk beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, tidak boleh satukan Allah dan makhluk lain dalam satu masa yang sama. Allah tidak menjadikan seseorang itu dalam hatinya ada dua hati. Sekiranya mencintai Allah lebih tinggi, maka cinta pada makhluk akan berkurang. Dalam hati perlu ada satu sahaja. Kiranya kita apa-apa pun, Allah adalah cinta pertama kita yang perlu ada di dalam hati kita. Okey, yang kedua, hendak berhijrah pada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dalam masa yang sama terbelenggu dengan syahwat. Apabila kita hendak berhijrah pada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita bersih dan hilang daripada rasa syahwat tu, supaya penghijrahan kita itu lebih istiqamah dan bukan sahaja terlibat pada zahir, malah hati kita juga hanya ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Okey, sekian itu saja isi-isi penting yang ada dalam topik 13. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.